Antara topik ilmu tasawuf ialah martabat 7. Mohon Tuan Guru huraikan secara ringkas tentang perbahasan ilmu martabat 7. Apakah syarat-syarat untuk mempelajari ilmu martabat 7? Begini ya, ilmu martabat 7 ni bukan ilmu di peringkat akal. Itu ilmu di peringkat hati. Yang mengkritiknya orang yang berilmu pada akal. Maka sampai bila-bila pun tak akan betul. Yang perlu kita ketahui apa dia? Martabat 7 ini adalah ilmu di peringkat hati. Ya. Karena itu siapa-siapa yang ilmunya masih di akal saja, kalau bagi tahu pun dia tak faham. Tak faham. Hamka pernah ditanya martabat 7. Pada mula-mula dulu satu peringkat dia kata tak ada. Tapi bila dia baca faham, rupanya ada dalilnya. Itu Hamka Apa martabat 7 ni? Wahdah, Ahadiyah, Wahidiyah. Alam misal, alam arwah, alam ajsam, alam insanul kamil. Semua ada ni dalam Quran. Allah wahdahu la syarikalah. Wahdah. Qul huwallahu ahad, daripada ahad tu ahadiyah. Wahidul qahar, dari wahid itu wahidiyah. Semua ada. Hamka pun sebutnya ada dalam Quran dalilnya. Cuma apa beza antara ahad dengan ahadiyah? Ahad itu pada akal kita boleh faham. Yang kita kata Allah tu se. Tapi ahadiyah yang berasal daripada Allah tu siapa? Ahadiyah. Sama juga tuan-tuan dengan sifat qadrat. Kita tahu tak mana qadrat? Kuasa. Allah Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tak faham kan? Antara sifat ma'ani qadrat dengan kaunuhu qadiran ada beza. Qadrat itu pada akal kita boleh faham. Allah berkuasa, oh ya. Tengoklah Allah jadikan semua kejadian. Itu pada akal. Kaunuhu qadiran, selagi tidak melalui hati kita, tidak secara zauqi, kita tak akan faham kaunuhu qadiran. Sebab orang yang disampaikan itu kaunuhu qadiran itu sifat maknawiyah, dia sudah lalui, rohaninya itu sudah lalui, sudah merasa. Jadi perkara yang mesti dirasa oleh rohani, oleh zahir dan batin. Rasa ni ada tak dalam Quran? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Menggeletar seluruh anggota bagi orang yang hatinya takut kepada Allah. Kemudian Allah tukarkan hati yang takut tadi menjadi tenang, anggota yang menggeletar jadi stabil. Ini zauq lah. Siapa yang melalui ini, barulah dia tahu kaunuhu qadiran. Maknanya ketika kita belajar sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam, yang 7 tu, itu dalam kitab pada akal kita. Kita boleh sebut satu-satu. Betul tak? Dalilnya sekali. Tapi kaunuhu qadiran itu mesti ada pengalaman.
rohani dan jasmani kita, kita dibukakan oleh Allah berbagai hijab, lalu dirasakan keagungan Allah, kodrat Allah itu tadi, berkesan pada diri kita, jasad kita, dan rohani kita. Aspek jasmani dan rohani merasa. Itu yang dinamakan, disampaikan kepada hakikat sifat kodrat di dalam hati. Tentu berbeza. Yang hanya belajar sifat ma'ani pada ilmu tauhid, itu dinamakan peringkat syariat. Yang ditingkatkan oleh Allah sampai ke dalam hati melalui zikir, itu di peringkat hakikat. Tak sama lah. Jadi martabat 7 ni sebenarnya ilmu di peringkat hakikat, tapi dibahaskan oleh ulama yang hanya pada akal je. Sebab itu kitab Syiarus Salikin itu nak diharamkan oleh bahagian penyelidikan JAKIM pada tahun 92-91. Sebab saya dijemput hadir ya, JAKIM bahagian penyelidikan menjemput 70 orang ulama seluruh Malaysia, bincangkan nak haramkan kitab Syiarus Salikin. Ada 3 sebab. Sebab pertama, adanya konsep martabat 7. Sebab kedua, solok boleh tinggalkan sembahyang Jumaat. Sebab ketiga, adanya Rabita, amalan Rabita. Tapi bahas, akhirnya terbalik. Kitab ini adalah satu-satu kitab agama dalam bahasa kita yang sangat tinggi nilainya, yang perlu kita pertahankan, kita perlu fahami, kita perlu huraikan. Itu akhirnya tak berjaya. Dah majoriti. Kenapa nak diharamkan? Pasal tak faham dah. Saya pernah berbahas dengan 2-3 orang pegawai situ tentang sembahyang Jumaat. Ya. Kata mana boleh bersolok ni, zikir ni sunat, sembahyang Jumaat ni fardu. Kenapa ambil sunat tinggal fardu? Kalau macam tu betul lah. Tapi realitinya bukan macam tu. Bukan macam tu. Saya soal dalam kitab itu dikata saya belum sama pembangi, kalau sembahyang di tempat khalwat hati jadi jamak, kalau sembahyang di luar tempat khalwat hati jadi farak, maka lebih aula sembahyang di tempat khalwat. Saya tanya, Ustaz, faham tak hati farak hati jamak? Oh, tak faham. Hati farak hati jamak pun tak faham, macam mana nak mengatakan hukum ni salah. Jadi akhirnya tuan-tuan, semua masjid di Selangor, di wilayah, tanda-tanda ajaran sesat. Nombor 1, meninggalkan sembahyang Jumaat masa bersuluk. Yang kedua, bila berzikir berbetah rupa guru. Bertahun-tahun. Sebab apa? Puncanya tu ya. Ilmu tasawuf, istilah-istilah tasawuf hanya boleh dipahami oleh ulama tasawuf. Tak boleh sama sekali dipahami oleh ulama lain. Ini sudah timbul sejak Imam Ghazali sampai abad yang ke-9, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni meninggal dunia 808 Hijrah. Beliau ada menulis kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam kitab itu, satu bab tuan-tuan, permulaan bab itu pun Ibnu Khaldun kata, semua istilah-istilah yang digunakan dalam tasawuf, hanya ulama tasawuf saja yang boleh menerangkan, menghuraikan, membahaskan. Ulama bukan sufi tidak boleh. Kerana istilah-istilah itu membabitkan
Al-umur zauqiyah. Membabitkan perkara zauqi. Perkara-perkara rasa dalam rohani. Walaupun perkataan itu mudah. Ya. Katalah istilah ghaflah. Semua ustaz boleh bagaimana ghaflah ni lalai. Lalai. Kalau disebut ghaflatul qalbi, lalai hati. Semua ustaz faham. Tapi kalau ustaz itu tidak pernah dikurniakan oleh Allah, ghaflatul qalbinya diubahkan kepada Allah, kepada yaqadah, ustaz itu takkan faham. Kita pun dengan ghaflatul qalbi, lalainya hati, kita faham kan? Nampaknya faham tapi tak faham. Bagi orang yang bersolok, ya, dikurniakan oleh Allah, dihilangkan, dihapuskan ghaflatul qalbi daripada hati, hatinya berubah menjadi yaqadah, jadi sedar. Orang ini baru dia faham. Kalau tidak, tak faham, tuan-tuan. Selalu setengah ustaz dia contohkan, ya, katalah pahit. Pahit semua orang tahu. Kalau satu masa seorang tu kata ini sangat pahit, sikit aja, kepahitan tu 40 hari tak hilang. Nampaknya faham, tapi kalau dia tak rasa pahit itu, dia tak tahu. Itu setengah ustaz dia gunakan begitu. Jadi istilah-istilah dalam tasawuf ini hanya ulama tasawuf sendiri yang boleh membahaskan. Ini bukan cakap saya, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Bila rabitah tu maknanya membayangkan wajah guru ketika zikir, terus saja. Mana boleh, ini menyembah guru, terus saja. Kalau kita ngadap kiblat, sembah kiblat ke? Sembah Kaabah ke? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Itu sembah Allah, rabb hadzal bait. Bayangkan wajah guru, sembah guru. Wah, itu memang hebat. Itu di awal 80-an. Buat seminar, kotok-kotok ni. Pasal apa mereka tak faham? Mereka tak faham habislah. Saya nak ceritalah satu cerita ni. Kalau saya tak cerita, tuan-tuan tak tahu ni cerita ni. Kedua-dua dah meninggal dunia. Dua-dua ni pelajar daripada Azhar. Ambil kursus yang sama di bidang syariah. Bila balik, seorang, dua-dua orang tu mengajar di UAE. Ya. Bila ada seminar Sufi Kebangsaan kali kelima di Pusat Islam Kuala Lumpur, ketika rehat tengah hari tu, nak makan-makan tu, pas makan tu, rehat berbual-bual, bertiga. Saya, almarhum Dr. Saidun Awang Osman daripada Brunei, dia ngajar di UAE. Satu lagi Dr. Musa Fatullah Harun, anak Kiai Fatullah Harun. Apa ni, Dr. Musa ni, dia marah pada Saidun. Saidun, engkau asyik mele-mele tarekat ni apa ni? Kan kita sama-sama kuliah, sama-sama naik bas. Tapi engkau balik asyik-asyik bela tarekat. Kenapa engkau ni? Apa jawab Dr. Saidun? Ini saya ada bertiga. Saidun tu kawan saya. Ya, kita ambil kursus sama, naik bas sama. Tapi bedanya, bila sampai ke Masjid Sayyidina Hussein, saya turun bas, saya sembahyang asas itu, saya belajar tarekat Ahmadiyah dengan Syekh Jaafar. Kau balik tidur. Ini betul ni. Ini saya dengar sendiri. Saya dah cakap. Jadi, menasabahlah Dr. Musa Fatullah Harun, dia tak tahu tarekat.
Sama naik bas, tapi dia tak turun ke masjid, dia balik ke rumah tidur. Dia tak belajar tarekat. Sebab itu berbeza. Kan sikit saja tu. Sama juga. Ada ustaz yang belajar tarekat, ada ustaz yang tak belajar tarekat. Saya dah sebut hari itu asas agama Islam 3. Islam, iman dan ihsan. Dalam Islam itu timbul ilmu fiqh. Kita ikut mazhab Syafi'i. Selesai kan? Dalam akidah kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Dalam tasawuf ikut siapa? Kan kita tak boleh jawab. Dalam tasawuf ini, bila kita ikut mana-mana tarekat, berarti itulah mazhab kita. Karena yang menyusun tarekat ini ialah ulama tasawuf. Macam kita bila ambil tarekat Naqsabandiyah, mazhab kita dalam tasawuf ialah tarekat, ialah mazhab Naqsabandi. Kalau kita nak sebut mazhab, aliran pun tak apa. Kan sama. Jadi bila kita ikut mana-mana tarekat, berarti kita ikut mana-mana aliran orang sufi dalam bidang tasawuf. Selesai kita.